rahsia bismillah yang dapat dikesan oleh para ulama ialah sebanyak 786 rahsia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa'lamu anna fikum Rasulullahi law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anitum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. A'udzu billahi biwajhil karim sultanihil qadim minasy-syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hudhur, insyaallah kita lanjut lagi pada pengajian kitab Faridah muka surat 35, yakni masuk kepada tajuk tempat himpunan sifat-sifat Allah dan Rasul. Kesimpulan pada kita menyebut sifat-sifat Allah daripada sifat yang wajib, yang mustahil dan yang harus, maka dihimpunkan secara khulasahnya segala makna bagi sifat-sifat tersebut yang kita bicara daripada sifat 20 yang wajib bagi Allah, yang mustahil di atas Allah, yang harus pada Allah 41. Itu diartikan segala makna bagi sifat-sifat tersebut terhimpun di dalam dua kalimah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu pesuruh Allah. Kenyataan yang demikian itu, lihat pada nota kaki di bawah tu. Kenyataan demikian itu artinya kenyataan dua kalimah syahadah ini menghimpunkan semua makna segala sifat tersebut yang telah pun kita bicara pada awal dulu. Contohnya kita mengambil sifat, kita ambil huruf la ilaha illallah. Saya tunjuk sikit ialah untuk kita nak faham balik maksud yang disebut oleh musannif ni. La, kita faham artinya nafi, tidak. Kita baca dengan tiada Tuhan melainkan Allah, menidakkan ketuhanan hanya semata-mata ketuhanan itu kepada Allah. Jadi maknanya la itu menafikan apa juga yang tidak layak, yang tidak patut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan menafikan Tuhan-Tuhan, ya, kerana tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain melainkan satu saja. Jadi kita nak nafi Tuhan apa? Cuma satu. Jadi menafikan sebarang bentuk kekurangan yang membawa kepada rendahnya martabat ketuhanan ataupun makam Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan. Jadi menidakkan itu artinya menidakkan sifat-sifat yang tidak wajar, yang tidak patut, yang tidak wajib, yang tidak wajar kepada Allah. Contohnya bila kita sebut Allah sebagai Tuhan yang maujud, maka dikatakan la di sini dia tegakkan sifat-sifat salbiah yang 5. Itu peranan sifat salbiah itu dalam fungsi la. Ya, sifat qidam sedia, sifat baqa kekal, sifat mukhalafatuhu lil hawadisi, bersalahan Allah dengan segala yang baharu, qiyamuhu bi nafsihi, berdiri Allah dengan sendiri, al-wahdaniyah, dan maha asa Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi kalau kita kaitkan lima-lima tu, yang kita nak tolak tu apa? Yang la tu apa yang kita nak tolak? Pertama, qidam. La, tidak ada permulaan. La awwalalah. Yang kita tolak tu ada awal. Bukan kita tolak Allah. Ya, yang kita tolak tu adalah awal. Ada awal. Allah la awwalalah. Allah tidak ada awalan. Jadi kenapa? Kerana dia qidam. Qidam artinya sedia, sudah ada. Kemudian masuk kepada sifat baqa. Jadi bila baqa itu artinya kekal. Kekal. Ya. Bila kita kekal, apa yang kita tolak? La akhiratalah, tidak ada akhirnya. Itu yang kita tolak. Maknanya tidak ada akhir bagi Allah. Artinya tidak binasa, tidak mati, ya. Dan tidak masuklah apa-apa yang boleh kita istilahkan sebagai suatu yang berpanjangan. Kalau orang tua lama, hidup lama, apa yang kita tengok terkurang dia? Tenaga dia dah kurang, ya, umur pun dah kurang, ya, kekuatan pun dah kurang, keinginan syahwat pun dah kurang, ya, keadaan fizikal dia pun dah banyak kurang. Ini kalau manusia. Allah yang kita tolak tu adalah semua ni kita tolak. Tidak ada akhiran, tidak ada kemusnahan, tidak ada kehancuran, tidak ada kelusuhan, tidak ada keruntuhan, tidak ada ketuntuhan, macam-macam apa boleh disebut. Itulah artinya tidak ada awal, tidak ada pengakhiran, kerana dia adalah al-baqa, kekal. Ini sifat yang kedua. Macam itulah kita kiaskan kepada sifat yang ketiga, mukhalafatuhu lil hawadisi, artinya bersalahan Allah dengan segala yang baru. Ya, bila kita bersalahan Allah baru, maknanya tidak bersamaan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Maknanya tidak ada sebarang keserasian, apa juga perumpamaan, sebandingan, semacaman apa yang boleh kita samakan dengan Allah, tidak ada. Itu artinya kufuwa. Jadi makanya Allah tidak ada persamaan dengan segala yang baru. Apa arti yang baru? Yang lain daripada Allah. Yang lain daripada Allah kita istilahkan baru al-hudus. Al-hudus itu baru, maknanya alam ini baru. Makhluk kena cipta itu adalah baru. Mungkinat, benda yang mungkin ada mungkin tidak, boleh ada boleh tidak, kita dan seluruh alam ini adalah baru. Jadi semua yang baru ini Allah tidak bersamaan dengan segala yang baru. Faham ya? Jadi kita menolakkan, tidak ada persamaan. Kenapa? Kerana Allah itu adalah semata-mata zat yang maha sempurna pada segi sifatnya, yang tidak ada persamaan. Sempurna ini maknanya tidak ada kesamaan dengan segala yang baru. Kalau kena mengenal dengan baru, tentu tidak sempurna, ya. Jadi itu artinya kita lihat kepada fungsi la sebagai contoh, ya. Jadi makanya kita mengambil kira sebagai satu lagi, kita ambil sifat qiyamuhu binafsihi, berdirinya Allah dengan sendiri. Bila kita sebut Allah itu berdiri dengan sendiri, maknanya tidak bersyarikah, tidak perlu kepada pembantu, tidak perlu kepada pencipta, tidak perlu kepada kerana, tidak perlu kepada sabit, tidak perlu kepada sebab. Dia berdiri sendiri. Dia cipta langit dan bumi dengan zatnya sendiri, dengan sifat kudratnya sendiri, tidak bergantung kepada, contohnya kita kata buat langit lah. Kalau mengikut dalam hadis Rasulullah SAW, langit pertama adalah besi, langit kedua adalah gangsa, ada kata tembaga, langit yang ketiga adalah perak. Begitulah sampai langit yang ketujuh. Mana mari besi ni semua? Besi, tembaga ni ambil di mana? Hardware mana supply ke dia? Jadi Allah tidak bergantung. Dia buat langit dengan besi, dia tidak mengambil besi daripada mana-mana. Dia sendiri buat besi. Nampak? Besi itu pun dia buat. Itu artinya qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Faham? Ya? Dia tidak bergantung kepada mana-mana pihak ataupun mana-mana syarikah. Kita artikan dengan syarikah, persekutuan. Tidak ada, kerana dia adalah qiyamuhu binafsihi,
Dalam Al-Quran disebut sebagai Al-Qayyum. Al-Qayyum, Hayyul Qayyum, hidup lagi berdiri dengan sendiri. Nampak? Itulah fungsi qayyum tu, ya. Nampak kan? Jadi maknanya Allah jadikan tiap-tiap perkara, daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara adalah Allah. Sampaikan kita ambil tangan kita cukup. Tangan ni banyak je punya protokol kan. Daripada kuku, daripada jari jemari sampai tapak tangan, sampai lengan, sampai tangan, sampai siku, ya, sampai ke bahu, banyak protokol dia. Ya. Bergerak tangan ini dengan beberapa protokol yang bekerjasama, betul tak? Ya. Bau kalau tidak ada, tangan tak boleh bergantung. Tangan bergantung kepada bau. Bau perlu kepada siku, siku perlu kepada tangan, lengan perlu kepada tapak tangan, perlu kepada jemari perlu kepada sampai penghujung. Jadi yang dia katakan qiyamuhu bi nafsihi ni, semua ni Allah pegang. Jari pun dia pegang, tapak tangan pun dia pegang, lengan pun dia pegang, siku pun dia pegang, bahu pun dia pegang. Macam tu, boleh faham tak? Tak boleh kata Allah buat bau buat kerja. Itu tak boleh. Dia kena macam tu. Jadi maknanya bila kita sebut qiyamuhu bi nafsihi, bahawa Allah SWT itu semuanya dia. Bukan dia buat satu benda tu berjalan sendiri atau bergerak sendiri, tidak, ya. Maknanya tiap incian syai'un. Sebab itu disebut innallaha ala kulli syai'. Kalau kita kaji balik kalimah syai' itu, ya, Allah, ya, satu unsur yang begitu seni yang kita tidak dapat membelah. Dia lebih halus daripada atom. Syai' itu adalah satu unsur yang lebih halus daripada atom. Nampak, ya? Atom kita tak boleh belah, tak boleh bedah, terlalu halus. Dia lebih seni daripada atom. Ini syai'. Tiap-tiap unsur syai'. Innallaha ala kulli syai'in. Itu artinya. Macam itulah, ya, kita nak faham. Tiap-tiap unsur ini bukan dia bergantung sebab, tapi dia bergantung langsung kepada Allah, kerana Allah qiyamuhu bi nafsihi. Jadi kita nafikan kalau ada syarikah. Maka itu fungsilah. Jadi maka kata musannif, segala makna bagi sifat-sifat tersebut terhimpun dalam dua kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu pesuruh Allah. Kenyataan demikian itu kerana bahwasanya kalimah pertama la ilaha illallah itu kita panggil kalimah tauhid, ia memberi faedah kepada ikrar dengan menafikan ketuhanan. Jadi kalimah ini sebagai ikrar untuk menafikan ketuhanan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mensyabitkan, makna menetapkan baginya Subhanahu wa taala, dan hakikat Tuhan itu ialah yang disembah dengan sebenarnya, dan pastinya dia taala tidak memerlukan sama sekali perkara-perkara selain daripada dirinya, sedangkan setiap perkara lain memerlukannya. Oleh itu makna la ilaha illallah, tiada yang disembah dengan sebenarnya dan perkara ini melainkan Allah. Dari demikian melazimkan semestinya la mustaghniyan an kulli ma siwahu wala muftaqiran ilahi kullu ma adahu illallah. Dia punya simpulannya macam itu. Artinya tiada yang terkaya daripada semua yang selain daripadanya, dan tiada yang berkehendak kepadanya oleh semua benda selain melainkan dengan dia. Itulah artinya la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah itu kita fahamkan hanya selapih sajalah, ya. Tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan disembah melainkan Allah. Pada hakikatnya dikehendaki tiada yang terkaya daripada semua yang selain daripadanya, dan tiada yang berkehendak kepadanya oleh semua benda selainnya melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Memberi arti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bila kita sebut sebagai la ilaha illallah itu berfungsi sebagai suatu ketetapan yang disebut sebagai Tuhan. Jadi bukan kita nafi Tuhan-Tuhan lain, bukan la tiada Tuhan lain, itu bukan makna begitu. Sebab ada orang fahamnya tu, ya. Jadi la ni kita tolak Tuhan-Tuhan lain, Tuhan berhala, Tuhan itu, Tuhan ini, Tuhan apa, seperti yang diadakan oleh kaum
kafir Quraisy Mekah kan, berbagai-bagai tuhan ada dalam kehidupan mereka. Itu banyak dia sembah berbagai-bagai tuhan. Jadi itu semua bukan Tuhan. Semua itu adalah makhluk, bukan Tuhan. Jadi tidak masuk dalam la ni. La yang kita baca sekarang ni menafikan sebarang sifat kekurangan, sifat yang tidak wajar, sifat yang tidak ada kepada Allah. Itu yang kita nafikan. Kalau kita sebut contoh tadi, kalau Allah wujud tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan tu yang kita tolak. Nampak tak ya? Kita sabitkan apa? Dia awal sedia. Itu kita sabitkan. Jadi bila kita tolak, kita kena sabitkan. Kita tolak, yang kita tolak tu adalah sesuatu yang bawa kekurangan, ada awalan. Habis kalau Allah ada awalan macam kita. Jadi makhluk lah dia. Inilah artinya maksud dikata tadi ini. Ya, baik. Maka itu kelaziman kemestian ini menghimpunkan segala akidah yang berkaitan dengan Tuhan. Ya, kelaziman bagi kekayaannya Allah Ta'ala, maka terkayanya Ta'ala daripada semua yang lain daripadanya dirinya itu, melainkan melazim mestikan. Artinya pertama, wajib wujudnya qidam baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, sama' basar kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Dia ada 11 sifat ni. 11 sifat ni. Kita tengok dia susun 11 sifat ni. Yang ni kita nak masuk ke mana ni? Ya, wajib bagi Allah sifat-sifat ni, iaitu wujud pertama, qidam yang kedua, baqa yang ketiga, mukhalafatul hawadisi yang keempat, qiyamuhu bi nafsihi 5. Kemudian basiran ya, dan kaunuhu mutakalliman, ya kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Jadi ada 5 tambah 3 jadi 8. Kemudian ada lagi 3 ma'nawiyah dia punya ma'nawiyah, iaitu sama', basar, kalam. 3 sifat. Sama', basar, kalam. 3 sami'an, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman, jadi 6. Ditambah dengan 5 jadi ada 11. 11 ini adalah sifat istighna, dia panggil sifat kaya. Ini memberi arti bahawa Allah Tuhan yang bersifat dengan sifat istighna, kaya. Jadi lain daripada Allah tidak ada sifat begini. Maka itu yang lain-lain itu kita kena nafi lah. Maknanya kita kena nafi apa juga yang buat kekurangan kepada Allah. Jadi 6 sifat ini duduk di dalam fungsi la ilaha. Pertama kita sebut la di situ ada 5, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu bi nafsi, ada 5 dalam la, berfungsi atas la. Kemudian ilaha itu sembahan Tuhan, tidak ada Tuhan. Maknanya tidak ada Tuhan macam Allah. Faham ya? Di sini kerana ada 6 sifat. Pertama sama', kedua basar, ketiga sama', basar, ketiga kalam. Dan dia punya lazim, iaitu sifat ma'ani. Sama', basar, kalam itu sifat ma'ani. Jadi kita kena lazim ma'ani dengan sifat ma'nawiyah. Jadilah sami'un, basirun, mutakallimun, ataupun kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Jadi 6. Jadi 6 ni ada di dalam ilaha. Jadi 5 dalam la, 6 dalam ilaha. Jadi kedua-dua kalimah ini adalah disebut sebagai kalimah yang menjadikan keadaan Allah SWT itu bersifat dengan istighna, kaya. Kaya. Kita sendiri pula kita tengok kenapa dia pilih sifat Imam Abu Hasan Asy'ari, pilih sifat sama', sifat mendengar, melihat dan juga berkata-kata itu sebagai sifat kaya. Itu yang kaya dengan kita. Kita hari ini 3 sifat tu dah penting. Manusia 3 sifat tu dah penting kan. Kalau tak dengar habis tak boleh tengok lagi tak boleh bercakap habis 3 tak ada, orang ni above the law, tak payah sembahyang. Kalau hukum fiqah kata, hukum fiqah dalam hukum fiqah dia kata hukum taklifi. Hukum taklifi yang kata mukallaf ni, mukallaf yang wajib melaksanakan perintah-perintah taklif apabila dia ada 3 sifat ni.
Dia mendengar, dia melihat, dia boleh berkata-kata. Kalau ada 3 ni dekat dia, dia mukallaf, wajib dia kena sembahyang. Dia terikat dengan hukum dan undang-undang Allah. Tapi kalau 3 ni tak ada, tidak ada dengar tidak ada, tak dengar, tak boleh melihat, tak boleh berkata-kata, habis. Walaupun ada tangan, ada kaki, ya, ada harta benda banyak-banyak, ya, ada duit bermilion-milion, tapi 3 benda tak ada. Biasa pun kita sebut betul lah kan, ya. Kalau kita tahu satu orang tu, kita tengok dia bagus, dia ni semua ada, semua lengkap, tapi korang satu ya, sound dia tak ada, telinga habis. Betul tak? Dah nampak korang, betul tak? Orang ni semua ada, mata dah tak nampak habis. Dah nampak korang lah. Kita nampak korang, kalau tak ada tangan kita tak nampak korang, betul tak? Orang tu tak ada tangan, kita tak nampak korang dia. Tak ada kaki, kita tak nampak korang dia, betul tak? Kalau tak ada mata, tak ada telinga, kita nampak korang dia, betul tak? Sebab itu Imam Abu Hasan Asy'ari memilih 3 sifat ni kepada Allah. Dikatakan Allah tu kaya 3 sifat ni. Boleh mendengar, boleh melihat, boleh berkata-kata. Maka itu dalam hukum fiqh, orang yang tak boleh dengar, tak boleh melihat, tak boleh berkata-kata, above the law. Orang ni tak ada undang-undang, tak payah sembahyang, makan free. Nampak tak? Islam apa dia? Islam mauquf dia panggil. Islam dia Islam mauquf, terhenti, ya, di atas nama Islam, tidak atas ibadat. Dia tak payah, dia tidak terikat dengan hukum taklifi. Sebab dia bukan mukallaf. Dia bukan mukallaf. Tidak dikategorikan sebagai mukallaf. Ya. Tak payah sembahyang, tak payah puasa, makan free. 3 benda tak ada. Tapi kita tahulah 3 benda tak ada tu habis, ya. Dunia tak boleh nampak, ya. Apa benda tak boleh lihat, tak boleh dengar lagi, nak bercakap pun tak boleh. Oh, cukup banyak kekurangan tu. Kekurangan yang cukup besar, ya. Maka itu Imam Abu Hasan Asy'ari memilih 3 sifat ini kepada Allah. Yang kata ilaha, Tuhan kamu tu mestilah Tuhan yang sempurna. Nampak tak? La ilaha, tidak ada Tuhan. Yang kata Tuhan tadi ini, yang ilaha tu mestilah yang sempurna. Antara dalil sempurna, dia adalah sifat dia sama basar kalam. Cuman lazim ma'ni dia, ma'nawiyah, sami'un, basirun, mutakallimun, jadi 6. Jadi 5, 11. 5, 6, 11. 11 sifat ada di situ. Tinggal lagi 9. Jadi 20, kita tengok 20, ya. Jadi maka itu kata musannif, maka inilah dia kata tadi ini. Dan apa kata 11 tadi? 11 dia punya lawan 11 lah. 11 sifat tadi dia mesti ada lawan dia, mustahil, ya. 11 lawan 11 jadi 20, maknanya kata 22 kaedah yang kita kena simpan dalam akidah kita, dalam i'tikad kita. Orang yang beriman ni, orang yang beriman ikut akidah sunnah wal jamaah, dia mesti simpan, ya, 22 kaedah ini dalam dalam benak hati dia sebagai satu pegangan, ya. Maknanya kita kena itu, artinya kita kenal Tuhan macam itulah, ya. Antaranya mengenal 22 unsur kaedah yang berkaitan dengan Allah. Faham? Baik. Kemudian yang kedua, tidak wajib memperbuat sesuatu daripada segala perkara mungkin, atau tidak wajib meninggalkan daripada memperbuatannya. Jika tidak, yakni jika wajib, nescaya pasti ketiadaan terkaya daripada memperbuatkan sesuatu atau meninggalkannya. Kemudian kita faham lagi, tidak wajib maknanya tidak wajib ke atas Allah mencipta, menjadikan makhluk. Jadi Allah tak wajib buat kita. Itu akidah kita. Tidak wajib atas Allah untuk menjadikan makhluk, mencipta makhluk, mengadakan alam atau menidakkan, menghidup atau mematikan. Tidak wajib. Tidak wajib ke atas Allah memberi rezeki. Tidak wajib di atas Allah, ya, menjadikan makhluk, mengadakan makhluk atau menidakkan makhluk. Kerana harus, bukan wajib, ya. Itu kita kena faham tu. Maka itu kalau kita apa-apa yang berlaku atas kita lah, ya, kita tak boleh salahkan Allah, ya. Kalau kita lihat daripada segi, misalnya kita minta doa Tuhan tak kabul, kita tak boleh marah,
Kita minta doa, kita buat sembahyang hajat, kita puasa sunat lagi. Kan kadang-kadang nak dapat hajat tu macam-macam betul kan. Kena puasa 3 hari, kena bangun tengah-tengah malam pukul 3 pagi kan ya. Ya. Mohon sembahyang 12 rakaat, minta hajat. Ini kaedah-kaedah lah ulama-ulama atok lah suruh buat. Sama sembahyang hajat katalah nak minta hajat apa-apa kan. Kita pun pulun sungguh-sungguh buatlah. Kita minta, tapi Tuhan tak berkenan, Tuhan tak bagi. Salah lah Tuhan tu. Salah kan? Ini kita nak kena betul tu. Sebab harus pada Allah. Satu sifat harus. Satu sifat harus pada Allah: mencipta atau tidak, mengada atau tidak, menghidup atau mematikan, mengkaya atau miskinkan, mengaman atau membalakkan. Nampak tak? Tidak wajib. Menunaikan hajat kita juga tidak wajib. Itu harus. Jadi kalau Allah tak bagi apa kita minta, harus pada Allah. Itu hak dia. Kita tak boleh komen, tak boleh merajuk, tak boleh bebai, tak boleh tarik diri, ya. Tak boleh konfrontasi, tak boleh. Kita kena terima dengan, di sinilah kita kena pakai hukum apa? Hukum ridha. Ridha. Sebelum ridha kena ada tawakal dulu. Tawakal ni serah kepada Allah. Itu arti yang tawakal. Tengok apa Tuhan apa, aku dah minta, aku tawakal, Allah nak kabul ke tidak. Jadi kena tawakal dulu. Kalau sudah ada tawakal, baru akan terima akibah dia. Di pada tawakal tu apa dia punya akibah? Akibah tu kita kena ridha. Ini yang susah kita nak amal tu. Kalau kita boleh faham macam tu, boleh bawa kehidupan kita macam itu, maka kita akan dekat dengan Tuhan, kita akan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu paling lebih, ya. Tapi banyak orang tewas kalah, ya. Bila dia terina sesuatu kepada dia yang mana tidak sesuai dengan nafsu dia, dia akan jadi marah kepada Allah, ya. Maka datanglah sifat yang mula lemah untuk beribadat, sudah tidak ada lagi perasaan syukur kepada Allah, sudah mula merasai apa yang dia buat tadi ini tidak setimpal, tidak sepadan, ya. Itulah. Duk elok-elok kan, buat menjaga ni ceritalah, buat menjaga elok-elok bagus. Seorang perempuan lah ni, wanita lah, ya, pakai tudung elok bagus, tudung labuh semua, menjaga bagus lah. Mai MPPP suruh runtuh kedai lah kan, runtuh kedai, ya. Sebelum tu dia bagi notis suruh runtuh. Dia pun jumpa lah ustaz-ustaz lah, termasuklah saya. Ustaz, tolong buat sembahyang hajat ni, supaya kedai saya ni dia orang tak kacau. Saya pun buatlah. Ya Allah, bagilah rezeki dia kan, kau bantulah tolong dia. Apa yang wajar ya Allah, ya. Kau bantulah tolong dia, kekalkanlah jagaannya. Kita minta setiap mana yang kita boleh minta, hasrat kita, ya. Minta lagi orang masjid lagi, buat doa lagi, buat sembahyang hajat lagi, ya. Tapi rupanya kehendak Allah, kedai tu kena runtuh. MPPP main runtuh kedai. Habis ustaz pun dia marah. Bukan kata dengan Allah saya, ustaz pun dia marah. Tumpak saya pun tak tegak, ya. Buang tudung-tudung pun tak pakai, ya. Tudung pun tak pakai. Konfrontasi dengan Allah. Aku tidak beriman dengan kamu, aku tak akan ikut patuh dengan ajaran, dengan perintah kamu lagi. Aku buka tudung. Itu dia. Nampak? Itu dia. Masya Allah. Ini tak betul lah. Sebab kita tak faham, ya. Allah punya kerja. Kita kena faham sifat harus tu. Harus pada Allah fi'lu kullu mumkinin aw tarkuhu. Maknanya bebas Allah melakukan apa saja atas kehendaknya, ya. Kerana lahul mulk, baginya segala kerajaan langit dan bumi, dia punya. Lahul mulk wa lahul hamd. Dia tahu apa yang dia buat kerana dia takbir. Dia susun dengan baik, ya. Maka itu kita kena terima. Ini sifat harus. Sebab juga tidak wajib memperbuat sesuatu daripada segala perkara mungkin, atau tidak wajib meninggal daripada memperbuatkannya. Kalau dia nak bagi boleh, dia tak mau bagi pun boleh. Jika tidak, yakni jika wajib, saya pasti ketiadaan terkayanya pada memperbuatkan sesuatu atau meninggalkannya. Dengan ini satu lagi yang akidah yang harus, maka jumlahnya lazim dan mestikan oleh terkaya istighna
23 akidah. Tadi 22 ni kan, tambah harus jadi 23. 23 kaedah ni kita kena simpan dalam i'tikad kita. Dalam i'tikad kita kena ada 23 akidah. Boleh sebut satu-satu, ya. Dia mau macam tu. Dan erti iftiqar. Iftiqar ni perkataan faqara, fakir. Asalnya kalimah faqara, fakir, ya. Ialah segala yang baru berkehendakkan kepadanya, yang melazimkannya, mewajibkan hayat, kudrat, iradat, anu, kaunuhu hayan, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman. Dan bagi kaul yang menyabitkan sifat ma'nawiyah dan wahdaniyah, ada 9. Jadi 9 lagi sifat. Jadi kita dah bercara ada 11. 5 ada pada la, 6 ada pada ilaha, sekarang illa dan Allah. Illa, illallah, illa dan Allah tu ada 9. Dalam illa tu berdiri kepadanya 4 sifat, ya. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. 4. Ada 4 sifat ni, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah ni ada dalam illa, ya. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. Keadaannya yang berkuasa, keadaannya yang berkehendak, keadaannya yang berilmu, keadaannya yang hidup. Itu ada dalam illah. Kemudian Allah tu dia punya ma'ani, qudrah, iradah, ilmu, hayat. Tambah satu lagi dengan wahdaniyah, 5, jadi 9. Jadi 9 sifat ini memberi arti bahawasanya seluruh makhluk yang lain daripada Allah berhajat kepada Allah. Kudrat, kita berhajat lah. Bila ada kudrat, kita berhajat lah, mencari kepada yang kudrat. Nampak, ya? Maka di sini kita kena faham bahawasanya 9 sifat yang tadi 11 tambah 9, 20 lah. Jadi 9 sifat ni ada dalam illa Allah. Jadi bila kita baca la ilaha illallah, terpampang dengan jelas di situ ada 20 sifat Allah yang dikaitkan dengan kalimah-kalimah yang 4 tadi. Ya, ini rumusan yang disusun oleh ulama. Jangan cari dalam hadis tak jumpa. Itu yang kata tak orang cakap dalam hadis tak jumpa, dia kata ini tak ada, bid'ah. Mana ada ni, ya? Mana ada hadis kata la tu ada 5 sifat Allah. Dapat kat Syahabudin je noh, Syahabudin. Saya nanti kenal dulu, tak ada. Tu kita nak ambil faham, ya. Duk cari hadis ya. Tak ada hadis tak betul. Mesti bukan semuanya hadis. Kita mengaji tajwid pun ada hadis. Alif dati'a, alif bawa'i, alif rafa' mana ada hadis? Ada hadis. Ya. Alif fathah a, alif kasrah i, ada hadis ke? Tapi itu yang kita baca kan. Nak cari hadis bid'ah lah, ya. Jadi susun titik ba tu ada titik. Mana ada Quran ba ada titik pada asal? Ta 2 titik di atas, sa 3 titik di atas. Asal kalimah tu mana ada titik? Titik tu jadi lepas 400 tahun. Lepas 400 tahun mangkat Rasulullah, baru ba tu ada titik di bawah bunyi ba. Nampak tak? Ada hadis ke yang suruh titik di bawah? Tapi sahabat-sahabat Nabi, Rasulullah dia orang baca atas lidah Nabi dengan bunyi bismillah. Walaupun tak ada titik di bawah. Nampak tak? Ya. Kena faham lah. Sebab itu benda teori, dia satu unsur teori. Silakan muazzin, silakan muazzin untuk mengumandangkan azan. Silakan. Kita sambung balik insya-Allah.
Marhaban bi Muhammad Abdul Rasul. Marhaban bi zikzal qurab wa ayudan bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalali wal ikram Allah Ta'ala Fadilah wal maqam. Alhamdulillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala amma ba'du. Dan arti iftiqar yang kita baca tadi, segala yang baharu berkendakkan kepada Allah. Itu dalilnya bahawa illa, bila kita sebut la, tidak ada Tuhan melainkan. Yang dimelainkan tadi ini yang punya sifat-sifat begini, melainkan Tuhan yang bersifat begini. Sifat apa? Yang ini sifat qadirun, yang berkuasa, muridun, yang berkehendak, alimun, yang berilmu, hayyun, yang hidup. Bila Allah berkuasa, tentulah kita, seluruh langit dan bumi ini terbit daripada sifat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentulah langit dan bumi ini makhluknya berhajat kepadanya. Kita bergantung kepadanya. Itu artinya iftiqar, kita berhajat kepada Allah. Jadi dua sifat ini melambangkan kepada makhluk seluruhnya bergantung, berkehendak kepada Allah. Kenapa? Kerana Allah qadirun, berkuasa. Kalau tak ada kuasa, kita tak berkehendaklah kepada dia. Kepada dia yang menjadi kuasa langit dan bumi ini, dapat dilihat daripada dalil yang terang bahawa Allah itu bersifat dengan al-qudratu, kuasa. Bila kuasa mesti ada gandingannya, berkehendak untuk menjadikan. Tentu pula dengan berilmu. Kalau tidak, takkan tersusun langit dan bumi dengan sempurna. Dan dia memberi arti hidup. Jadi uturnya. Jadi maknanya bila kita balik kepada illa ni selalu disebut sebagai, dia kalimah istisna dalam bahasa Arab. Kalimah ni istisna. Allah tu mustasna. Sebab saya pernah sebut dulu, ada orang duk zikir kan, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa, dia berhenti tentang ilah, wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Salah tu, tak betul. Salah sangat-sangat. Ya, dia berhenti tentang ilah. Sebab ilah tu kalimah istisna, dia kena ada mustasna. Bila istisna, dia kena ada mustasna. Yang mensabitkan ilah tu apa? Nampak tak? Ya. Cuba kita cakap Melayu. Ya. Saya akan dapat hadir dalam majlis itu, melainkan berhenti. Duduk sengap melainkan. Orang dia tanya apa siapa, dia berhenti tak melainkan pula lah. Nah, habaq kalau tidak ada apa-apa halangan yang belakang. Halangan tu yang mustahak tu. Jadi jangan berhenti tentang tu. Saya dapat hadir pada majlis yang berkenaan, melainkan. Duduk sengap. Sudah kata apa? Orang tertanya apa siapa, melainkan pula.
Sepatutnya jangan sambung. Melainkan kalau tidak ada arah melintang, tidak ada gangguan, tidak ada apa-apa halangan. Itu baru betul. Nampak tak? Sebab tu istina' kena ada mustasna. Maka tu kalau kita baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa, kita berhenti, maknanya kita putus. Ya. Kita terputus itu baru kita ambil. Ya. Baru sebut. Sepatutnya astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa hu. Dia kena berhenti tentang hu. Tu nak berhenti, ya. Jangan berhenti tentang hu, jangan berhenti tentang ilah. Tu kena faham tu. Kadang-kadang ustaz pun buat begitu. Ustaz pun baca begitu. Dia teralik sikit, dia tak faham bahasa Arab tu, daripada segi nahwu tu dia tak faham. Jadi maka kerana tu jadi masalah. Jadi kita kena baca istisna. Macam kita Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Cuba kita berhenti. Allahu la ilaha illa. Cuba berhenti tak? Rosak ayat tu baru al hayyul qayyum. Rosak. Waqaf qabih dia panggil. Waqaf qabih. Waqaf yang bodoh mengikut ilmu tajwid. Nampak tak? Ya. Kerana dia berhenti tak kena tempat. Illa tu tak ada berhenti. Astaghfir Allahu la ilaha illa huwal hayy. Boleh berhenti tentang hayy. Nampak tak? Jangan pergi habis. Sebab dia kena ada istinad. Maka tu illa yang kita baca la ilaha illallah. Lepas ilah tu kena ada Allah. Nampak tak? Allah tu kalimah mustathna dia panggil. Yang mensabitkan kepada ilah, yang mengukuhkan kepada ilah, maka itu sifatnya adalah qudrat, iradat, ilmu, hayat, wahdaniyat asal. Itulah artinya sifat iftikar. Jadi ada dalam illa Allah. Jadi bila sebut la ilaha 11, illallah 9, jadi 20. Itulah bahasa yang disusun oleh ulama untuk kita faham sebagai suatu kaedah yang mudah bagi kita mengiktikad terhadap kebesaran kemuliaan, mengenal Allah SWT dengan sempurna. Baik, sambung. Jadi kalau kata musannif di sini kita baca sifat-sifat tu direndangkan di sini kita boleh baca, yakni mewajibkan hayat, kudrat, iradat, ilmu, kaunuhu hayan, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, bagi kaul yang menyabitkan sifat-sifat ma'nawiyah kalau ada ma'nawiyah. Kalau dalam mazhab Hanafi, Imam Abu Mansur Al-Maturidi lah mensabitkan ma'nawiyah, ya. Yang mensabitkan ma'nawiyah. Imam Abu Hasan Asy'ari tidak mensabitkan ma'nawiyah. Kita kena tahu dulu dua-dua tokoh imam ni, dia susun sifat 20 tu tak kita kata bukan seragam sekali, Contohnya Imam Abu Hasan Asy'ari hanya menyusun sebanyak 13 sifat saja. 13. Tak sampai 20. Jadi daripada wujud sampai kepada kalam, kalam cakap tu aja. Jadi tidak ada ma'nawiyah. 1 sifat nafsiyah al-wujud, 5 sifat salbiyah, qidam baqa, muqallaqatul hawadits, qiyamuhu bi nafsi, wahdaniyah, 5 masuk salbiyah, kemudian qudrat, irada, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, ma'ani. Jadi ada 13. Itu Imam Abu Hasan Asy'ari punya. Itu dipanggil kaul yang kuat. Di atas satu kaul rajih, kaul yang kuat. Kemudian ditambah oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi dengan 7 lagi. Kudrat siapa punya? Tak sebut. Kalau kata kudrat masih tergantung lagi. Kuasa. Mesti ada kuasa siapa? Mesti ada. Kehendak, mesti ada kehendak siapa? Jadi Abu Hasan Asy'ari tak ada siapa tu. Dia kata kudrat, iradat, kuasa, kehendak, ilmu, hidup, mendengar, melihat, berkata-kata. Dia tak kaitkan siapa punya. Berkata-kata tu siapa punya. Yang tu kena masuk. Maka tu Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi tambah. Bagi jadi apa? Bagi jadi ismun fa'il. Nama yang membuat. Maka kudrat sandarkan kepada yang punya kudrat, kita panggil qadirun, yang berkuasa. Cantik Allah. Kehendak kaitkan, dia mesti ada sendak. Macam lukisan dengan pelukis lah, Kalau lukisan mesti ada pelukis. Mana boleh ada pelukis tak ada lukisan, ada lukisan tak ada pelukis, Kena ada dua. Jadi pelukis itu makni, lukisan itu ma'nawiyah. Boleh faham sifat dia? Jadi lukisan itu memberi gambaran kepada adanya pelukis.
Yang memberi kesan kepada gambaran itu adalah pelukis. Jadi pelukis, apa yang dilukis dia panggil lukisan. Lukisan itu adalah hasil daripada kerja pelukis. Jadi pelukis itulah disebut sebagai sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Jadi maknanya kita sebut sifat kudrat umum. Kudrat itu kena ada yang punya kudrat. Jadi kudrat itu sandar kepada yang punya kudrat, dipanggil Allah adalah sebagai Tuhan yang punya kudrat. Dalam istilah disebut kaunuhu qadiran, di mana keadaan Allah itu yang berkuasa. Ya. Jadi martabatnya 7 sifat ini martabat nama. Martabat dia punya martabat dalam kumpulan nama Allah. Qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun, dia duduk dalam martabat nama. Ya. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam lebih duduk ke martabat sifat. Dia sifat. Dia sifat. Satu bahagian sifat, satu bahagian nama. Begitulah, ya. Jadi apabila kita dah faham semua, balik kepada satu lah, Allah. Sebab tu bila ditanya siapa menjaga langit dan bumi? Ditanyakan siapa menjaga langit dan bumi? Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard wa sakhara asy-syamsa wal qamar la yaquluna Allah. Bila ditanyai orang kafir, siapa yang menjaga langit dan bumi, yang beredarkan malam dan siang? La yaquluna Allah. Terus kata Allah, dia tak kata qadirun. Nampak tak? Dia tak kata qadirun, tak kata sami'un, tak kata muridun, dia kata Allah terus. Sebab Allah lah yang punya sifat-sifat ni. Jadi Allah tu ada di hujung la ilaha illallah, di hujung. Jadi la itu maknanya kembali la ilaha illa, di hujung tu mesti. Jadi Allah tu sebagai kesimpulan kepada kewujudan, ketuhanan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Boleh itu maksud dikata di sini yang kita baca, kita mengaji malam ni. Kita nak faham tu ya. Jadi maka dikata tadi iftikar ni ada 9 sifat. Jadi 9 lawan 9 lah, dia kena ada dia punya lawan ni. Jadi 18. Jadi 18 kaedah campur dengan 23 kaedah tadi. 23 campur dengan 18. 41. Kalimah kedua Muhammad Rasulullah. Ia memberi faedah kepada pengakuan terhadap perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang pasti darinya ialah membenarkannya pada setiap apa yang didatangkannya. Yang tu yang penting. Nabi Muhammad ni kita nak kata Muhammad Rasulullah, yang kata aku akui Muhammad itu Rasulullah, apa yang kamu nak akui itu? Kamu kena akui apa yang dibawa oleh Nabi itu adalah benar. Itu dia. Itu baru betul. Ya. Jangan mengaku Nabi aja. Sebab itu dia kata beriman kepada Rasulullah, ya. Muhammad Rasulullah itu satu ya, mensabitkan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang benar, apa yang dibawa oleh Rasulullah kepada kita semuanya adalah benar. Itu kita kena terima. Jadi bila kita benar, kita wajib membenarkan pula. Dia kata bawa apa? Dia bawa sembahyang. Dia bawa sembahyang sebagai satu risalah kepada kita. Kita membenarkan sembahyang itu daripada Allah. Jangan kata sembahyang itu daripada baca kasih amat, katakan kasih amat dah meninggal, ya. Dia kata sembahyang tu bukan daripada Rasulullah. No, Abu Lahab pun sembahyang dah, dia kata. Abu Lahab pun sembahyang dah. Itu tradisi bangsa Arab. Bangsa Arab dia dulu sembahyang dah, dia kata. Bukan Muhammad bawa, dia kata tak. Nampak tak? Itu satu tradisi yang telah diawali sejak daripada zaman Abu Lahab lagi dah. Abu Jahal pun sembahyang dia. Nampak tak? Imam hari ke Muhammad, Nabi Muhammad olah ya, bagi jadi elok, bagi jadi macam kita buat sekarang. Nampak tak? Itu faham. Kasih Muhammad. Dia ambil ilmu di kitab mana dia baca ni? Kitab Spinoza, seorang filosof Jerman yang anti hadis. Nampak? Dia baca kitab orang tu, tok guru dia, Pak. Ya. Spinoza, tok guru dia. Ya. Jadi masalah, ya. Jadi makanya apabila dia mengambil unsur ilmu bukan daripada ulama-ulama Islam, maka tentulah
jadi masalah besar dalam kontroversi ilmu khususan dalam bab ibadat. Jadi maka itu kita faham Rasulullah yang bawa sembahyang daripada Allah. Kita membenarkan hadis, dia tolak hadis. Hadis Mi'raj, Rasulullah pergi Mi'raj malam terima sembahyang. Dia tolak, tak pakai hadis tu. Bila tak pakai hadis tu, maknanya tidak ada sumber daripada Rasulullah. Sembahyang tu mari daripada Abu Lahab. Memang dia kata macam tu lah. Nampak ya? Sebab hadis ni ada satu perkara yang baru yang ditulis sesudah Rasulullah 400 tahun mangkat Rasulullah baru tulis hadis ni. Ya. Zaman Khalifah Umar Abdul Aziz baru dimula tulis hadis. Lama sangat dah dia kata. Mana nak betul. Jadi tak boleh pakai. Itu dia tolak hadis tu. Ini dia ambil daripada siapa? Kenyataan ini kenyataan oleh orientalis barat, orientalis yang bagi maklumat ni dekat dia. Nampak? Tapi dia tak mau rujuk kepada ulama-ulama Islam secara metodologi Islami yang sebenar. Jadi kita harus mengikut kaedah ilmu secara metodologi Islami, bukan cara barat. Orang barat ni memang nak cari kekurangan kita. Kita yang juga terikut dengan dia tak pakai hadis. Ini masalah yang kita pegang tadi. Jadi maka itu dikatakan tadi ini yang kata Muhammad Rasulullah ni tuan-tuan, yang paling penting apa yang Nabi bawa? Rukun syahadah 4 tak sebut dalam kitab kita sebut. Rukun syahadah, rukun Islam 5, rukun iman 6 ya. Rukun nikah 5, rukun nikah sebut biarlah. Rukun khutbah 5 ya. Rukun syahadah 4. Pertama ya, pertama sekali mensabitkan kewujudan Allah. Itu mesti penting. Itu rukun syahadah. Mensabitkan kewujudan Allah. Ya. Kedua, mensabitkan sifat-sifat Allah. Yang ketiga, mensabitkan perbuatan-perbuatan Allah. Semua ni perbuatan Allah. Sebab itu Imam Syafi'i pilih doa iftitah yang kita baca dalam sembahyang. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Fataras sama ni makna kata yang mencipta daripada halus sampai besar, daripada awal sampai hujung, daripada hujung kepala fi dubur sampai ke dubur atau ke bawah. Nampak tak? Itu artinya fataras samawati wal ard, dan dia pegang sendiri. Dia tak bagi orang, tak berkongsi kepada orang lain. Nampak tak? Langit bumi dia pegang sendiri. Wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Tidak ada keberatan bagi Allah untuk mentadbir langit dan bumi sekaligus menanggung, kerana dia adalah Ali, paling tinggi, azim, maha agung. Dalam Ali itu saja ada 16 sifat, dalam agung itu sendiri ada 8 sifat. Nampak tak? Itu dia. Itu ayat kursi lah. Kalau kita tengok tafsir ayat kursi ni betulnya besar ya. Jadi makanya yang disebut di sini, jadi Allah Subhanahu Wa Taala pertama mensabitkan perbuatan Allah, pertama mensabit kewujudan Allah. Mesti penting. Kalau tak ada wujud, macam mana kita nak cari? Kita nak cari satu orang, kita nak jumpa orang tu, mesti orang tu wujud, betul tak? Kita nak pergi cari satu orang, kita kena tanya orang tu ada orang ni. Kena tanya wujud dulu. Ya. Nak tanya dia tu wujud tu, dia tu ada ke tidak dulu? Dia berkata ada. Kalau ada, baru kita bercakap macam mana rupa dia. Mari sifat pula. Tentu kita nak tanya sifat dia ke mana, rupa dia ke mana. Ya. Tadi itu no. Dah tanya sifat pula, kita tu nak tengok apa berkesan sifat dia, apa hasil sifat dia, menunjuk kata dia tu ada. Langit bumi ni lah, itu perbuatan dia. Sebab itu mensabitkan, pertama syahadah, mensabitkan kewujudan Allah. Kedua, mensabitkan sifat-sifat Allah. Ketiga, mensabitkan perbuatan Allah. Dan yang keempat, membenarkan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Apa yang Nabi bawa itu kena kata benar. Nampak tak? Ya. Seperti datang Jibril tanya kat Rasulullah, akhbirni 'anil iman, akhbirni 'anil Islam. Khabar kepada aku ya Muhammad tentang iman, khabar kepada aku tentang Islam. Nabi berjawab, dia sendiri membenarkan Nabi. Sadaqta, benar engkau. Nampak hadis tu? Hadis sahih. Cuba buka tu, okey. Dia tanya Nabi, sepatutnya
Dia pula membenarkannya, saddaqta, benar kamu. Jadi kita hari ini kena saddaqta ya Rasulullah, benar engkau ya Rasulullah. Apa yang kau bawa kepada daripada Allah kena benar. Maka itu bila benar, kita kena tasdik, membenarkan. Itu uluhiyah. Membenarkan kalau datang perintah suruh semayang daripada Nabi, kita kena semayanglah. Kalau kita tak semayang, tidak ada ertilah Muhammad Rasulullah tu. Nampak tak? Kita mengucap tu tak ada ertilah. Sebab kita tidak membenarkan. Kalau kita membenarkan, kita tentu akan buat. Betul tak? Kita akan tentu laksanakan apa yang dibawa oleh Nabi. Itu artinya. Tapi kalau kita tidak melaksanakan apa yang dibawa oleh Nabi, artinya kita tidak membenarkan dia. Pasal apa? Tak semayang. Tak betul. Maknanya dia menolak. Ini artinya Muhammad Rasulullah. Bila tuan-tuan kata Muhammad Rasulullah, itulah. Maka itu sifat Nabi. Kenapa kita benarkan Rasulullah? Kerana Rasulullah ada 4 sifat. Pertama, sifat siddiq, benar. Itu kena benar dulu. Sehingga Nabi antara nama Rasulullah 300 nama Nabi. Ya. Ulama kita tak dapatlah. Ini ulama daripada India, ulama daripada Urdu, dia pekaji sungguh daripada hadis-hadis Nabi. Nama Rasulullah ada 300 nama. 313 nama Rasulullah. Salah satu namanya As-Sadiqul Masduq. Dia tu benar, sadiq, membenarkan apa yang dia terima daripada Allah. Bukan kata dia tu saja benar, dia membenarkan pula apa yang dibawa daripada Rasulullah. Dipanggil As-Sadiqul Masduq. Nampak tak? Boleh kan? Jadi maknanya Rasulullah pertama sifat sadiq. Kita dah baca dah. Benar. Untuk membenarkan Rasulullah tu, Allah sokong lagi untuk membenarkan Rasulullah tu, datanglah berlakunya mukjizat. Nampak tak? Jadi mukjizat yang berlaku di atas nabi-nabi, rasul-rasul tu semata-mata untuk membenarkan risalah mereka. Bukan nak tunjuk silat mata, bukan nak tunjuk kelebihan lah. Nampak tak? Ya Muhammad, kalau betul engkau rasul, nampak tak? Engkau bagi pokok tu berjalan, Dia minta pelik-pelik. Pokok kurma. Ni satu Arab Badui. Ya. Jadi sahabat Nabi, ya Muhammad, kalau engkau betul rasul, engkau benar, engkau bagi pokok tu berjalan, bagi dia berjalan pokok tu. Nabi kata hampi sendiri kat pokok tu, hampi panggil dia, kata aku panggil. Dia pun pergi kat pokok tu, wahai pokok kurma, Muhammad panggil kamu. Cabut keluar akak-akak pokok tu, dia lari dalam kabut. Pokok tu mai jumpa Nabi, mai depan Nabi, pokok tu tunduk depan Nabi ni. Nampak tak? Asyhadu an la ilaha wa annaka rasulullah. Pokok tu baca. Tu dah, nampak tak? Betul lah. Terus dia mengucap rumah syahadah, dia pergi pada kaum dia kata mai semua kita masuk Islam. Dia adalah benar. Jadi maknanya Allah jadikan mukjizat kepada Nabi itu semata-mata untuk membenarkan risalah dia. Bukan pasal ada berkelebihan, bukan pasal silap mata nak tunjuk kelebihan. Kita buat silap mata nak tunjuk kelebihan kita kan. Satu perkara yang pelik-pelik. Rasulullah berlaku perkara-perkara mukjizat ni adalah untuk membenarkan. Dia punya kalimah dia, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Makna mukjizat tu, bukan Quran ni. Saya baca ni makna mukjizat. Istilah mukjizat tu ditafsirkan ulama dalam istilah, kalau kita sebut kata-kata sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni, telah benarlah hamba aku yang dibawanya apa daripada aku. Nampak tak? Mana dalilnya? Mukjizat tu sendiri sebagai dalil. Jadi Muhammad Rasulullah ni pesan, dalam dia ada la ilaha illallah. Nampak tak? Dalam dia tu ada la ilaha illallah. Terbalik pula. Nampak tu? Pasal dia bawa la ilaha illallah mari ke kita. Nampak tu? Sebab tu ulama mengatakan segala makna yang kata sebut oleh musannif tadi, untuk kita kaitkan di sini untuk faham, ya, Muhammad Rasulullah yang memberi faedah kepada pengakuan terhadap perutusan Nabi Muhammad SAW dan yang pasti darinya,
ialah membenarkan pada setiap apa yang didatangkannya, termasuk wajib membenarkan sekalian Rasul itu beserta dengan sifat-sifat amanah, fatanah, tabligh mereka. Termasuk juga yang mustahil ke atas mereka itu dusta, khianat, bodoh, sembunyi, dan lagi termasuk yang harus bagi mereka iaitu segala sifat manusia yang tiada membawa kepada kekurangan pada hak mereka, kerana bahwasanya penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan wajib membenarkan sekaliannya itu. Tentang Quran, tentang rasul-rasul, tentang hari kiamat, ya, tentang qada dan qadar, tentang kewujudan Allah, tentang sifat-sifat Allah. Siapa yang bawa? Nabi Muhammad lah. Sebab itu kata ulama, la ilaha illallah itu pun sebahagian daripada Muhammad Rasulullah. Nampak tak? Jadi kalau kita tolak Muhammad Rasulullah, kita tolak Allah habis. Dia tolak Muhammad Rasulullah, tak boleh dia kata. Jangan digandingkan Nabi Muhammad dengan nama Allah. Nampak? Sebab Muhammad tu makhluk. Dia tak faham Muhammad tu apa. Ya, konsep Muhammad Rasulullah tu apa dia konsepnya? Konsep Muhammad Rasulullah itu maknanya membawa Islam, membawa mengenalkan kepada kita. Sebab tu disebut dalam hadis Rasulullah kata, ajarkan anak-anak kamu mengenal nabinya dulu. Anak-anak kita kena ajak berkenal Nabi dulu, bukan kenal Quran, berkenal Nabi. Nampak? Ajarkan anak-anak kamu, ada hadis kan Nabi kata, ya, ajarkan anak-anak kamu supaya mengenal nabinya dulu. Sebab Nabi lah bawa semua. Quran Nabi bawa, cerita-cerita Al-Quran pun Nabi bawa, kiamat pun Nabi bawa, rasul-rasul yang wujud sebelum Nabi pun Nabi bawa, ya, hukum hakam yang dalam Al-Quran pun Nabi kena bawa. Nampak tak? Maka tak dapat tidak, Muhammad Rasulullah itu cukup besar, ya, cukup besar. Maka tu dia layak duduk sebaris dengan nama Allah. Nampak tak? Sebab la ilallah tu pun ada dalam Muhammad Rasulullah. Habis ya? Maka tu jadi wajib kita sembahyang, kita kena selawat dekat Nabi. Tak selawat sembahyang kita tidak sah. Nampak tak? Sampai tahap tu sembahyang tu sembah Allah kan. Dah sembah Allah tu dah cukup tinggi dah. Kita dah sembah Allah lah, maknanya sembahyang kita dah sudah memang sah, betul tak? Ya. Kita baca Fatihah, kita rokok, kita sujud, apa semua kita buat dalam sembahyang tu semuanya persembahan itu untuk Allah Subhanahu taala. Tapi tak jadi kalau tak selawat. Nampak? Hanya dengan selawat Nabi. Kalau tidak ada selawat, sembahyang itu tidak sah. Itu dia habis. Nampak? Karena sembahyang tu pun Nabi bawa. Nampak? Masya Allah. Faham ya? Begitu tingginya Muhammad Rasulullah ni tuan-tuan. Sebab itu ulama ni menyebut di sini, maka 9 sifat ni, sidik, amanah, tabligh, fatanah, ya, lawan lagi 4 jadi 8, tambah dengan 1 jadi 9. Maka 9 akidah ini jika dicampur dengan yang telah lalu nescaya sekalian jadi 50 akidah. Inilah jika kita berkata bahawa ehwal itu sabit tetapi dengan ketiadaan sifat idrak dan takwin. Ini ada 2 sifat lagi tambahan. Jadi kalau kita ambil secara rumusan kasar yang ditulis oleh para alim ulama, yang disusun oleh Syekh Sanusi dalam Umul Barahin sampai kepada kitab kita tadi ni, kitab Faridah ni, begitu kita kitab tauhid yang lain, rumusan yang masyhur 50 qawaidul iman dia panggil. 50 qawaidul iman. Qawaidul iman 50 tu kena ada dalam dada kita. Ilmu tu kena ada tuan-tuan sebelum masuk kubur. Boleh tak? Secara tafsir, bukan secara ijmal, secara tafsir. Ijmal pun boleh. Bukan semua orang boleh mengaji dulu ni. Dia tak? Kalau begitu banyaklah masuk neraka tak? Tak. Dia kata ini secara tafsiri. Secara tafsir. Ada 2 ya. Mengenal Allah secara ijmal, mengenal Allah secara tafsir. Orang duduk dalam hutan belantara di padang pasir di mana ada masa nak baca kitab ni? Bila nak jumpa Habis dia nak beriman ke tidak? Boleh, beriman senang. Dia pegang satu dalil saja. Ya, ada langit, ada bumi, ada Tuhan. Langit bumi berjalan dengan teratur, Tuhan tu berkuasa. Nampak tak? Bila teratur tersusun dengan elok, Allah tu Maha mengetahui. Tengok dia pergi ke mana? Tengok. Dia orang pakai secara ijmal. Itulah akal. Sebab tu Tuhan kata tadi, la ikrah fid din. Tak payah dipaksa-paksa sebab akal tu sudah ada. Dia sudah ada satu naluri yang boleh menerima yang benar. Ya? La ikrah fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy.
Kalau akal yang sempurna yang Tuhan buat tu, memang dia boleh terima. Ya, tak boleh tolak, tak boleh tolak. Fitrah ketuhanan tu mesti ada dalam diri kita. Maka dalil-dalil apa sekalipun, ini hanya ulama susun satu rumusan saya bagi kita faham ni. Mudah nak mengaji ialah, nak mengaji secara formal, ini cara dia. Tapi golongan-golongan yang tak dapat mengaji secara formal, bukan mereka sesat dah. Mereka pun selamat juga dalam kubur mereka. Kalau mereka pakai ijmal. Contoh tadilah, ya, seperti Rasulullah sebut dalam satu hadis, bagaimana berlaku seorang Arab Badui tengah-tengah panas, telinga panjang. Mereka ni gulungan telinga panjang. Satu jenis makhluk Arab yang telinga dia panjang. Ya. Dia orang nanti bekerja banyak, duduk jaga dengan unta-unta semua. Dia pagi petang siang malam dengan unta lah. Dia bukan ada pembangunan apa, bukan ada industri. Dia dengan unta dia lah. Ya. Belah unta, terkena unta, orang beli dia jual, minum susu, ambil daging, habis. Itu kerja dia. Dia ibadat, dia sembahyang. Sekadar mana yang dia tahu, dia sembahyang. Nampak tak? Maka dia uji tanya, hang kenal Tuhan kan ni? Sahabat Nabi tanya ke dia, hang duduk di padang pasir ni, hang kenal Tuhan? Ya. Hang beriman Allah? Ya. Hang mengaku tidak Allah Ta'ala? Ya. Mana dalil? Tai unta, dia kata mesti ada unta. Kita tengok dia pergi dah. Ni tai unta berjamuk ni mesti ada unta, dia kata. Mana boleh tai unta ada tak ada unta? Macam itulah aku kenal Allah, dia kata. Bila ada langit bumi ni tentu ada pencipta. Dan aku tengok langit bumi ni berjalan teratur sehingga aku boleh susun program aku. Pasal teratur je tak? Besok pagi kata akan jumpa. Sebab dia tahu besok pagi akan wujud. Dia tahu yang buat ni adalah maha bijaksana. Dia kata Tuhan aku maha bijak. Dia ambil secara global. Allah tu bijaksana, maha mengetahui. Nampak tak? Kemudian dia tengok semuanya berlaku dalam keadaan yang baik. Ihsan, Allah tu maha pengasih. Tengok dia pergi ke mana. Orang ni dia akan lebih datang rasa perasaan syukur tu, merasai dia punya feeling tu lebih. Dia punya feeling tu lebih, rasa lagi. Dia punya syauk tu lebih, rindu kepada Allah. Maka akan lebih sempurna mereka ini. Kita kadang-kadang menuntut ilmu macam ni pun tak beriman juga. Ya, dapat secara formal pun kadang tak beriman juga. Ini antara yang kita nak kena faham, tuan-tuan. Ya. Jadi maka kata musannif, dan jika kita sekalian itu sambil dia kata 50, adapun jika kita berkata dengan ketiadaan ahwal kaunuhu dan sekalian tersebut itu, maka jumlah 36 lah. Kalau kita tolak pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari, kalau mengikut kaul yang rajih, Imam Abu Hasan Asy'ari dia tak ada sifat ma'nawiyah. Jadi ma'nawiyah ni ada 14 tolak. 7 yang wajib, 7 yang mustahil, lawan. Jadi 14. Jadi tolak 14. Jadi kita ambil akidah kita yang 50 tadi, tolak dengan 14, jadi tinggal 36 lah. 36, iaitu dengan gugur sifat-sifat ma'nawiyah yang 7 dan segala lawannya sebagai bilangan yang tiada diiktikadkan, berjumlah 14 akidah. Ya, 7 ma'nawiyah, lawan 7, 14, dan digugur lagi idrak dan takwin. Sifat idrak dan takwin ni sifat tambah. Idrak dan takwin ni, idrak ni ada dua sifat, maknanya ciuman dan rasa. Ciuman dan rasa, ada dua sifat yang kita bagi kepada Allah. Ini mengikut Syekh Ahmad Muhammad At-Tahawi, ya, ulama Mesir, ya, diterima oleh mazhab Hanafi. Jadi dia kata tadi sifat idrak ni adalah sifat tambahan kepada Allah. Dua sifat, hidu, cium, dan sifat rasa. Mesti ada dua. Penting kan? Hidu dengan meraba ni penting, dua sifat ni. Kalau kita boleh hidu, boleh raba, takkan Allah tak nak sifat tu. Tapi jangan kata Allah raba dengan tangan tu lah. Jangan hidu dengan hidung. Tu tak betul. Nampak tak? Allah juga boleh menghidu, Allah juga boleh merasa, boleh meraba, boleh merasai panas, sejuk, ada. Sebab dua sifat tu ada kita, sifat idrak. Kemudian sifat takwin. Takwin ni sifat bekerja lah. Apa-apa sifat yang menyebutkan takwin kan, apa-apa yang kita bekerja. Contohnya sifat musawwir, merupakan anak dalam rahim kan, itu panggil musawwir. Ya, tadi kita sebut tak wajib bagi Allah nak buat kita kan, dia tak wajib bagi Allah merupakan. Jadi sifat ni mengikut Imam Abu Hasan Asy'ari sebagai sifat yang baru, bukan sifat yang qadim. Nampak tak? Sebab dia diadakan oleh Allah semata-mata kerana ihsan Tuhan. Rezeki, Tuhan nak bagi rezeki, dia kena bagi rezeki lah. Tapi sepatutnya bukan wajib Tuhan bagi rezeki. Banyak makhluk dia tak makan kan. Kira-kira makhluk Allah lebih banyak daripada manusia yang tak makan. Malaikat mana makan? Tak ada rezeki. Malaikat tak ada rezeki. Tak ada, ya. Dia tak ada paru-paru, dia tidak bernapas macam kita, tidak perlu udara. Bukan tanah hayang api angin. Dia bukan tanah hayang api angin pun, bukan nasir empat malaikat. Ya.
Depan daripada nuraniyah, cahaya. Apa yang boleh kita faham dengan cahaya? Nampak? Itu malaikat. Sebab itu dia tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak berkahwin, bukan lelaki, bukan perempuan. Ya. Dan selama-lamanya dia macam itu. Ya. Jadi Allah tak ada rezeki kat dia pun. Ya. Tak ada gaji. Nampak ya? Itu istilahnya faham tadi ini. Makanya itu kata tadi, tidak wajib bagi Allah bagi rezeki kepada kita. Jadi bila Allah bagi rezeki itu sifat takwin lah. Satu urusan yang Tuhan adakan, satu jabatan. Jabatan dipanggil jabatan rezeki. Maka Allah yang bagi rezeki itu panggil Ar-Razik, Ar-Raziku, Allah Subhanahu wa taala. Allah namakan diri dia Ar-Raziku. Jadi kita sebut dalam bismillah alif lam ra, alif lam ra tu dia lah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim tu alif lam ra tu Ar-Raziku lah. Itulah erti dia. Nampak? Ini satu masa saya kupas sikit bismillah tu. Bismillah tu kita kupas balik mengikut kaedah tauhid dan kaedah sufi ya. Bismillah. Apa yang ada pada bismillah. Nanti satu hari insya-Allah kita baca bab tu aja ya. Di sini untuk kuliah kita nak kenal bismillah tu apa benda ya. Orang tak nampak kan ya bismillah tu. Jadi alif lam ra tu ba sin mim alif lam lam ha alif lam ra. Ha mim kasrah nun alif lam ra ha ya mim. Bismillahirrahmanirrahim. 19 kalimah, 19 huruf. Ya, alif lam ra tu adalah memberi erti kepada Ar-Raziku dengan murah, Ar-Raziku dengan rahim. Nampak tak? Faham ya? Cantik. Kalau kita boleh faham begitu, masya-Allah. Tidur malam jangan lupa 21 kali Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ya? Kalau ada hajat besar 786. Bukan nasi kandang nasi kandang kotak 786 kan? Bukan. 786 kali baca bismillah. Dan kitab kita ni ada sebut. Buka awal-awal kitab kita ada sebut. Ni kitab kita baca ada sebut. Ya, kerana rahsia bismillah yang dapat dikesan oleh para ulama ialah sebanyak 786 rahsia. 786 rahsia ada dalam bismillah yang sempat dikesan oleh para alim ulama. Nampak? Dengan dalil-dalil Al-Quran. Jadi bukan mereka. Maka itu kesan itu diungkapkan 786. Jadi bila kita baca 786, ada apa-apa urusan yang besar-besar penting-penting, penyakit ke, nak rawat ke, nak apa-apalah, kita bacalah dengan nama Allah elok-elok Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali. InsyaAllah akan dapatlah apa yang dianugerahkan Allah, kebesarannya kita akan dapat rasailah. Jadi nak tidur malam 21 kali dan kita katalah insyaAllah kita tangguh dulu dan kita akan masuk kepada buka surat 37 bawah sekalian, hikmah dan pengajaran sebalik dua kalimah. Yang ini panjang sikit, nanti saya terang sebab nama kalimah ini juga ada 50 nama. La ilaha illallah ni ada 50 nama. Nanti saya terang 50 nama tu apa dia. Mengikut kita punya status iman kita akan naik. Iman kita akan naik dia ikut nama tu lah. Daripada kalimah tauhid dia boleh naik kalimatul ikhlas, kalimatul thayyibah, nampak tak? Kalimatul ihsan. Dia naik. Ya. Kalimah tu akan bawa kita naik. Kalimah tu bawa kita naik. Sebab tu kita kena banyak berzikir. Kalimah ni Jadi insya-Allah kita akan urai satu ketika nanti tentang 50 nama pada kalimah la ilaha illallah. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulin nabiyil karim wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.